Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM, Permata Pantai Timur. Seperti biasa, di dalam pertemuan ini kita akan membincangkan ayat-ayat serta pesanan-pesanan Allah Ta'ala menerusi Al-Quran, yang mana pesanan-pesanan ini Allah Ta'ala mulakan naratifnya dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini insya-Allah kita akan meninjau ke salah satu daripada ayat yang dimulakan dengan Ya ayyuhalladzina amanu, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rosakkan pahala amalan sedekah kamu dengan membangkit-bangkit atau menyakitkan hati, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan harta kerana hendak riak kepada manusia dan dia tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 264. Saudara, menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada orang-orang beriman supaya jauhkan diri daripada sifat riak. Kenapa? Kerana salah satu daripada kegigihan syaitan adalah mereka tidak berhenti-henti berusaha menjadikan setiap amal ibadat kita ini tidak ada nilai di sisi Allah. Mana buat saja tak ada pahala. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengah yang lain dengan kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat 112. Di antara cara yang dilakukan oleh syaitan adalah menjerumuskan anak-anak Adam, iaitu ibadatnya itu dibisikkan dengan riak dan juga sum'ah ke dalam hati. Apa makna riak ini? Secara bahasanya riak adalah masdar daripada ra'a, yura'i, ria'an wa ria'an. Maknanya orang yang mempamerkan sesuatu perbuatan, atau secara istilahnya disebut arahu annahu muttasifun bil khair was salah ala khilafi ma huwa alaih. Orang yang mempamerkan bahawa dia itu orang baik-baik padahal hatinya tidak baik, iaitu apa yang kita nampak berbeza dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang itu. Saudara sekalian, kata para ulama, orang yang riak ini, haqiqatul riak, talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat riak adalah dia mencari apa yang ada keuntungan dunia ini dengan menggunakan ibadat, yang mana pada niat asalnya hanyalah untuk mencari manzilah fi qulubin nas. Dia nak mencari kedudukan dalam hati manusia supaya dia dipuji, diangkat sebagai hero. Ini yang kita khawatiri.
Kata ulama juga, orang yang riak ini ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu 'aradan dunyawiyan. Orang yang buat ibadat untuk mendekatkan Allah, tetapi dia lakukan bukan kerana Allah, tetapi hanyalah kerana tujuan duniawi. Justru itu para ulama benar-benar memberi peringatan kepada kita berdasarkan perintah Allah supaya kita menjauhi riak ini dalam surah Al-Baqarah ayat 264, digandingkan dengan satu lagi penyakit yang sama seperti riak, iaitu sum'ah. Imam Bukhari di dalam sahihnya ada membuat satu bab ar-riya was sum'ah, yang mana dia bawakan satu hadis daripada Jundub bin Abdullah. Nabi menyebut, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang mempamerkan amalnya, maka Allah akan mempamerkan aibnya. Dan siapa yang beramal kerana nak menunjuk-nunjuk, Allah akan buka niatnya itu nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata ulama, perbezaan riak dan juga sum'ah adalah, orang riak ini dia beramal kerana nak pamerkan kepada orang lain. Adapun sum'ah, dia beramal supaya diperdengarkan amalannya itu kepada orang lain. Artinya riak ini berkaitan dengan panca indera mata, dan sum'ah ini berkaitan dengan panca indera telinga kita. Riak dan sum'ah adalah perkara yang sangat dirisaukan oleh Nabi SAW. Sehingga kan dalam satu riwayat kata Abu Musa al-Ash'ari, Nabi pernah memberi peringatan, ayyuhan nasu taqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada syirik ini, kerana ianya lebih samar daripada pergerakan semut. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Maka sahabat pun bertanya, bagaimana kami mampu terhindar daripada ia wahai Rasulullah, sedangkan dia lebih samar dari pergerakan semut? Maka jawab Nabi, qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bacalah setiap hari, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyengutukanmu ketika aku mengetahui, dan aku mohon keampunan daripadamu daripada sesuatu yang aku tidak ketahui. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara, begitu besarnya masalah riak ini, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan bahawa riak ini dia lebih membahaya daripada fitnah Dajjal. Ini lebih dikhawatiri oleh baginda Nabi SAW. Apa sebab? Kita semua sedia maklum bahawa Dajjal ini adalah fitnah yang begitu besar yang akan melanda setiap manusia di dunia ini. Tetapi Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid dajjal. Maukah kamu aku beritahu, ada perkara yang lebih aku bimbang pada kamu ini, lebih bimbang daripada masalah al-masih ad-dajjal? Qala qulna bala. Sahabat jawab, ya, kami nak tahu apa benda yang lebih membahaya daripada fitnah dajjal. Nabi menjawab, asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Yang paling aku khawatiri adalah syirik yang tersembunyi, iaitu seseorang dia mendirikan semayang, memperbaguskan semayangnya, tetapi bukan nak mencari redha Allah, tetapi dia berharap supaya ada orang yang nazara rajulin, dia yara min nazari rajulin, dia diperhatikan oleh orang-orang ramai, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Padahal kita tahu fitnah Dajjal ini begitu hebat sangat dah, sehingga Nabi sebut, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal.
Sejak daripada diciptakan Nabi Adam sampailah kiamat, tidak ada ujian yang lebih besar melainkan ujian Dajjal. Ni hadis Muslim. Tetapi Nabi menyebut, yang aku khawatir bukannya sekadar itu, tetapi adalah kamu semua melakukan ibadah. Huwa akhwafu alaikum indi min masih Dajjal. Aku lebih takut dengan fitnah kamu riak ini lebih daripada fitnah Dajjal. Saudara, mengapakah Nabi SAW begitu khawatir dengan penyakit riak dan sum'ah ini? Orang yang riak dan sum'ah, dia akan mendapat kemuliaan, penghormatan, ganjaran, pangkat, pingat, kedudukan dan juga duit dengan menunggang agama atau menggunakan agama, iaitu Nabi marah. Kata Malik Al-Ansari, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala lapar yang dilepaskan untuk menyerang sekawan kambing, maka kemusnahan yang dilakukan oleh serigala-serigala itu tidak melebihi dari buruknya cita-cita seseorang yang ingin mendapat harta, ingin mencari kemuliaan dengan menunggang ataupun merosakkan agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Artinya, seseorang itu dia melakukan ibadat, sembahyang, puasa, qiyamul lail, sedekah, bantu orang, pergi berceramah, bersyarah, semuanya dengan niat untuk dipuji dan disanjung. Dia sembahyang dengan penuh khusyuk, kita lihat. Rupanya dia sembahyang itu untuk dipuji. Sebab itu Allah Ta'ala sendiri dalam Quran mencela orang yang sembahyang bukan kerana Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nak menipu Allah, dan Allah balas penipuan mereka, iaitu mereka bila berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka hanya nak riak di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala paling benci kalau manusia tipu dia. Semayang kerana nak mencari pujian, sedekah kerana nak menunjuk dia pemurah, dia pergi haji kerana nak mendapat gelaran dan pangkat. Semua ini adalah penipuan yang Allah Ta'ala pantang betul. Sebab itu orang yang riak dan juga sum'ah, mereka akan diberikan musibah luar biasa ketika hari kiamat. Allah akan memberi kepada mereka malapetaka yang mengerikan pada hari kiamat. Apakah malapetakanya? Pertama sekali, orang yang riak di dunia ini, Allah Ta'ala akan halau dia pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis qudsi ada mencatatkan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah sekutu yang tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan satu amalan dengan menyekutukan aku dengan selain dari aku, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mengapakah Allah Ta'ala memerintahkan orang riak dan juga orang sum'ah supaya pergi kepada sekutunya ataupun dihalau kepada sekutu-sekutunya? Abu Sa'ad bin Abi Fadlalah Al-Ansari radhiyallahu anhu mencatatkan, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi nada munadin. Ketika Allah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat, maka selepas mereka dikumpulkan akan ada satu pengumuman, announcement. Apakah disebut dalam pengumuman itu? Man kana asyraka fi amali amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna Allaha aghna syuraka'i 'ani syirki.
Siapa-siapa ketika dia beribadah dulu, dia niat selain daripada Allah, dia niat nak mendapat pujian daripada manusia, dia niat nak dihormati oleh manusia atau dimuliakan, maka kata Allah, falyatlub sawabahu min inda ghairillah, berambuslah kamu, nyahlah kamu, mintalah balasan daripada yang selain daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan sekutu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya kata ulama, Allah Ta'ala akan memerintahkan manusia yang beribadah di dunia kerana nak dapat pujian atau mendapat like, nak mendapat follower yang ramai, dapat puji-pujian yang melambung, diangkat sebagai hero. Orang-orang sebegini Allah Ta'ala akan halau, pergi kamu kepada para penyokong kamu, pergi kamu kepada orang yang kamu nak mencari muka, mencari pujian dulu, minta pahala dengan mereka, jangan minta pahala dengan aku. Ini malapetaka pertama bagi orang yang melakukan ibadah hanya sekadar nak menunjuk-nunjuk. Malapetaka yang kedua, kata para ulama, orang yang melakukan ibadat kerana nak tunjuk kepada orang atau nak diperdengarkan kepada orang ibadahnya, Allah berjanji akan mendedahkan segala aibnya pada hari kiamat. Bagi orang beriman, seperti disebut dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi, ketika yaumul hisab, setiap orang beriman akan dipaparkan segala amal ibadahnya, kejahatan, keburukan, dosa, pahalanya, tetapi dia dibuat secara tertutup. Kalau nak dibayangkan, lebih kurang dalam bilik runding cara saja. Tidak ada orang yang melihat, antara malaikat dengan kita saja. Artinya segala aib kita di dunia tidak diketahui oleh orang lain, dibuat secara tertutup. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, termasuklah orang-orang yang riak, orang-orang yang sum'ah, mereka akan didedahkan segala amalan mereka, dan ini sangat memalukan. Dalilnya daripada Jundub Al-Alaqi radhiyallahu anhu, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang nak suka memperdengar-dengarkan amalan, sum'ahkan amalannya kepada orang, Allah akan memperdengarkan segala aibnya pada hari kiamat. Dan siapa yang nak memperlihatkan amalannya atau riak amalannya di dunia, Allah akan memperlihatkan pula segala aibnya di hari akhirat. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia memetik pendapat yang diberikan oleh Imam Al-Khattabi. Kata dia ketika mengulas hadis Bukhari ini, maknanya siapa-siapa yang tidak ikhlas beramal dan hanya ingin dilihat amalannya oleh masyarakat dan seterusnya dipuji-puji oleh orang ramai dengan mendapat like, share dan macam-macam lagi, maka Allah akan bongkarkan dan akan menampakkan apa yang sebenarnya dia sembunyikan daripada orang ramai, daripada niatnya yang sebenar. Ini direkodkan dalam kitab Fathul Bari. Sebab itu, janganlah kita, kalau berhati-hati dalam ibadah, janganlah kita menunjuk-nunjukkan. Bukan tidak boleh, tetapi ada satu garis halus antara keikhlasan dengan nak menunjuk kepada orang. Ini kena hati-hati. Hatta kalau kita nak mempamerkan amal ibadah kita di laman-laman sosial misalnya, ada orang dia tawaf, ambil gambar selfie, oh selesai tawaf yang pertama. Mungkin niatnya itu nak memberitahu dia sukses melakukan ibadah. Tetapi kalau tidak hati-hati, itu selangkah saja kakinya untuk masuk ke alam riak. Sama juga bersedekah, tolong orang susah, turun membantu mangsa banjir, silakan, ini dituntut oleh agama. Tetapi kalau tidak dijaga niat, boleh selangkah saja masuk ke dalam dunia riak. Mungkin ada yang mengatakan, tak, saya ikhlas. Bahkan di dalam posting dan hantarannya pun dia akan tulis, ikhlas daripada kami. Silakan mendakwa ikhlas. Tetapi kata Imam As-Susi rahimahullah, al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas, fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang bahawa dirinya itu sudah ikhlas.
Kerana sesiapa yang melihat bahawa diri dia sudah ikhlas ketika melakukan satu amalan, maka keikhlasannya itu memerlukan pula kepada keikhlasan. Ini direkodkan dalam kitab Tazkiyatun Nafsi. Sebab itu bukan mudah mendakwa kita ikhlas. Kerana orang yang merasakan ikhlas itu pun, kata Imam Susi, belum ikhlas. Habis macam mana ustaz nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas? Ikhlas ni tak ada rasa apa-apa. Itulah ikhlas. Sebab itu dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah bacaan di dalam surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau saudara cari dalam surah Al-Ikhlas, perkataan ikhlas itu tidak ada. Kebiasaannya Quran, nama surah dan juga ayat di dalam surah itu pasti berkait. Contohnya, kalau surah itu nama surah At-Tin, sudah pasti dalam ayatnya mesti ada Wat-tini waz-zaitun dan begitulah seterusnya. Surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Tetapi kalau dalam surah Al-Ikhlas, mencari perkataan ikhlas itu tidak ada. Bermula daripada Qul huwallahu ahad sampailah penghujung, tidak ada ikhlas. Maka bukan satu perkara yang mudah untuk menepuk dada mengatakan kita sudah ikhlas. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, malapetaka bagi orang yang ada riak dan sum'ah di dalam ibadah, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka dengan diseret, iaitu bukannya beratur panjang atau dipersilakan masuk, tidak, diseret ke dalam neraka. Dan keadaan mereka diseret itu begitu mengerikan. Malaikat akan pegang kaki, diseret kepala mereka di atas tanah, diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Begitu mengerikan. Dalam satu riwayat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah memberikan amaran, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus tushhida. Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ketika Allah panggil, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta shtulhittu. Ketika ditanya kenapa kamu ni dapat mati syahid, kami dulu berjuang kepada jalanmu ya Allah, maka apa kata Allah? Kazzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Kamu dulu berperang kerana nak diangkat sebagai wira. Kemudian golongan kedua kata Nabi yang akan dipanggil oleh Allah adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'al Quran. Orang yang mengajar Quran, menuntut ilmu, orang yang membaca Quran. Itu para ustaz. Ketika ditanya kenapa, mereka kata kerana Allah campak dalam mereka. Kamu melakukan kerana nak mendapat pujian dan begitulah seterusnya. Justru saudara, ayolah kita mengambil pelajaran bahawa dalam kehidupan ini, ibadah yang kita lakukan takkan ada henti-hentinya. Syaitan dan iblis akan mengganggu kita untuk kita ini ada riak dan sombong dalam melakukan ibadah. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah pelihara kita daripada gangguan-gangguan ini. Banyak yang diterangkan tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.